Batu kikir burung terkukur ada di bawah pohon cemara. Senyum diukir, salam dihulur, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam budaya untuk semua. Tiba giliran saya pula untuk memberi sedikit syarahan budaya yang lebih ke arah peningkatan dan motivasi diri. Dan tajuk pilihan saya kali ini adalah membina keyakinan diri untuk pembangunan kendiri. Apa itu kendiri? Kendiri ini merupakan penilaian terhadap seorang, terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif ataupun negatif. Dan maksud untuk keseluruhan tajuk ini ialah bagaimana membentuk keyakinan diri dan nilai murni dalam aspek budaya agar selari dengan keperluan akademik dan pengalaman hidup. Maka akan lahirlah budaya yang lebih tinggi dalam masyarakat Malaysia dan menjadi amalan pembudayaan tinggi sehingga menjadi contoh masyarakat dunia. Saya ingin mengambil petikan ini. Excellence is not a skill, it is an attitude. Ini adalah petikan dari Rap Master, iaitu seorang pemain bola sepak terkenal dari United States. Antara kata-katanya, hari ini saya mengadakan perbualan yang menarik dengan seorang pemuda dan pendatang baru yang merasakan pilihan pekerjaan awalnya mungkin menghalangnya untuk mencapai cita-cita kerjanya. Dan pekerjaannya saat ini sedikit menjauhinya dan dari tujuan itu. Keprihatinan utamanya dapat disimpulkan seperti ini. Kerana pekerjaannya sekarang dan pekerjaan masa lalu tidak sesuai dengan visi kerjayanya dan dia percaya pilihan kerjaya masa depannya terhad dan sebagai hasilnya matlamat kerjaya utamanya tidak akan dipenuhi. Tentunya kadang-kadang boleh membuat anda kecewa apabila anda tidak mendapat peluang yang tepat untuk kerjaya anda. Tetapi dengan itu, ada beberapa kes di mana kita mendapat apa yang kita inginkan dan menyedari bahawa mungkin itu bukan perkara terbaik bagi kita. Yang sebenar adalah orang yang saya temui yang mempunyai titik menarik dan penting yang biasa saya hadapi sejak dahulu. Tetapi pengalaman saya menunjukkan bahawa perspektif itu tidak benar sekurang-kurangnya dalam beberapa kes. Apa yang saya dapati ialah pekerjaan yang tidak sesuai dengan visi kerjaya. Anda dapat membantu dengan lebih banyak cara. Sebagai seorang usahawan, anda tidak pernah mahu menghadkan diri hanya pada satu kemahiran. Sekiranya telah berusaha sepanjang hidup anda dan memutuskan untuk mengambil fokus besar terhadap minat anda dan menjalankan perniagaan anda sendiri, ingatlah perkara ini. Perlakuan pekerjaan anda sebagai pengalaman belajar. Ketahui bagaimana perniagaan beroperasi dan manfaatnya untuk menerapkan pada kerjaya atau perniagaan anda sendiri. Fahami juga bahawa kecemerlangan bukanlah kemahiran. Itu adalah sikap. Tidak kira keadaan anda atau tahap anda berada dalam kerjayaan anda. Tetapi bersikap positif dan juga sikap yang baik, dan itu akan membawa anda kepada tempat yang sepatutnya anda
miliki. Setiap manusia itu mempunyai kekurangan kerana kita dilahirkan sama rata dan seimbang. Kita semua tidak sempurna. Kalau sempurna, sudah tentulah kita jadi seolah seperti malaikat. Apa yang kekurangan dalam diri? Saya tidak pernah untuk tidak berusaha. Saya tidak kata saya seorang yang terbaik dan saya cuba menjadi orang yang terbaik dengan berusaha. Tidak hanya menadah tangan memohon darinya. Dalam kehidupan saya selalu menghadapi kegagalan. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk terus berusaha. Bagi saya, kegagalan itu adalah sebuah kejayaan. Ada 12 perkara yang ada dalam fikiran orang-orang yang berjaya. Orang yang sangat berjaya berfikir dan bertindak berbeza dengan orang ramai. Mereka mempunyai sikap yang positif, rendah diri dan sentiasa mencari jalan penyelesaian bagi setiap masalah. Kita boleh belajar dari banyak orang-orang yang telah berjaya memastikan tindakan mereka lakukan. Apa pemikiran yang mereka ada ketika ini? Apa yang membuatkan mereka berjaya? Berikut adalah 12 perkara yang hebat dalam fikiran mereka. Yang pertama sekali, mesti ada dalam pemikiran kita ialah saya suka kerja saya. Bagaimana? Orang yang berjaya telah meluangkan masa untuk mengenal siapa mereka dan apa yang membuatkan mereka berjaya. Setiap hari mereka bangun tidur, mereka gembira dengan apapun cabaran mereka akan hadapi. Dan mereka obses apa yang mereka lakukan. Yang keduanya, saya dapat melihat masa depan yang cerah. Walaupun keadaannya kelihatan muram atau terdapat kehalangan yang besar dalam hari-hari menuju kejayaan, orang berjaya sentiasa gigih bertahan dan mencari jalan hanya untuk mencapai matlamat mereka. Dan yang ketiga adalah saya akan mencari jalan yang lebih baik. Apabila mereka melihat bahawa sistem tidak berfungsi dengan baik, mereka akan mengambil sedikit masa berbincang, meneliti, mengkaji, mencari idea-idea baru untuk memperbaiki jalan kerja mereka. Keempatnya, yang perlu ada dalam diri kita, saya telah menjadualkan hari-hari saya. Bagaimana? Mereka menjadualkan hari mereka dan memastikan keutamaan kerja mereka terlebih dahulu dan membahagikan tugasnya sekiranya perlu sebelum bercuti. Kelima, saya mungkin tergelincir tetapi saya tidak akan jatuh. Bagaimana? Orang yang berjaya tahu bahawa mereka tidak akan berjaya pada setiap masa dan kadang-kadang kegagalan yang tidak dapat dielakkan. Keenam, saya mempunyai masa. Orang yang berjaya bijak mengatur masa untuk mencapai matlamat mereka hari ini, walaupun mereka perlu bangun seawal 4:30 pagi. Ketujuh, saya akan terus belajar erti sukses. Orang berjaya tidak mencari kesempurnaan dan sebaliknya mempunyai masa, rasa ingin tahu yang membuat-buat dan sentiasa dahaga untuk mempelajari sesuatu perkara. Yang kelapannya, saya mencipta kejayaan saya sendiri. Bagaimana? Mereka tidak tergantung pada orang lain dan membuka jalan menuju kejayaan. Mereka benar-benar percaya bahawa melalui komitmen, disiplin, etika kerja dan kepercayaan mereka, kejayaan akan dapat menjadi milik mereka pada akhirnya. Yang kesembilan, saya sentiasa menumpukan perhatian di sini, di ketika ini dan masa hadapan. Bagaimana? Mereka tidak membiarkan kesilapan yang lalu menyebabkan mereka ke bawah dan sebaliknya hidup setiap hari seolah-olah ia adalah permulaan baru dan akan mengalami pengalaman baru. Yang ke-10, saya mempunyai matlamat yang jelas. Walaupun mereka tidak semestinya 100%, pasti bagaimana mereka akan mencapainya pada mulanya. Orang yang paling berjaya sentiasa mempunyai matlamat yang jelas dan tahu
di mana mereka menuju atau sekurang-kurangnya di mana mereka mahu menuju. Syarahan budaya, seni budaya tinggi, perkasa nilai seni, seni budaya kita, khazanah Malaysia. Syarahan budaya, syarahan budaya. Yang ke-11, saya tahu bila tiba masanya untuk pull the plug. Apabila orang lain mungkin sedang bermimpi atau berehat untuk beberapa hari atau minggu atau mungkin berbulan, orang yang berjaya mempunyai satu keupayaan hebat yang menyebabkan mereka kerja dan terus kerja. Mereka sangat tahu ketika mana perlu rehat, ketika mana mereka perlu bekerja keras demi mencapai matlamat mereka. Dan yang terakhir sekali, yang ke-12, yang perlu ada dalam fikiran kita, saya amat bersyukur atas apa yang saya ada. Mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur atas apa dan siapa yang mereka ada dalam hidup mereka dan kejayaan yang telah mereka capai. Mereka menghargai sokongan daripada keluarga, rakan-rakan dan rakan sekerja, dan pastikan mereka tahu bagaimana mereka menghargai mereka secara teratur. Saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang pengalaman saya. Sebenarnya menceritakan tentang diri adalah aib, tetapi untuk berkongsi, apa salahnya? Tetapi apa yang ingin saya cerita dan kongsi adalah sebagai pembakar semangat untuk semua kaki tangan dan pegawai yang lain. Pengalaman saya begini, saya adalah seorang yang slow learner. Maksudnya lambat dari segi proses pembelajaran dan sebagainya lah. Tidak pantas dan cepat. Maksudnya saya ni bila diberi arahan mesti memikirkan sesuatu yang agak kelewatan, ya, begitu. Tetapi saya akan mengkaji apakah kelewatan itu. Tapi saya tidak jadikan itu sebagai satu halangan untuk diri saya. Saya terus bertekad, berusaha bagaimana meletakkan diri setara dengan orang-orang lain. Saya ingin berkongsi dengan anda. Saya tidak malu untuk menyatakan bahawa saya ini adalah mempunyai kekurangan tentang ilmu IT dan juga tidak pandai menaik pada di awal-awal 2008 dahulu. Secara perlahan-lahan saya belajar di sebuah kolej selama 3 bulan sebab pekerjaan asal saya tidak merujuk kepada penggunaan PC ataupun laptop. Jelas bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak berusaha. Kita dilahirkan saling melengkapi sesama manusia. Punya hati, emosi, akal, fikiran. Adakah kita semua sangat sempurna? Tiada semua orang sempurna. Saya mencuba diri dunia seni dalam bidang seni tari adalah ketika usia saya 13 tahun dan bergiat cegas pada usia 18 tahun hingga ke 28 tahun. Pada ketika itu saya mulai kurang menari dan saya lebih banyak kepada membuat koreografi. Pada ketika itu bayaran hanya dapat dalam RM30, ya, tapi saya tetap gembira. Saya teruskan minat saya dan cinta terhadap seni dan budaya. Saya ingin tanya kepada semua penggiat seni di luar sana, adakah anda semua hebat? Apa yang perlu anda miliki? Anda sekarang muda remaja, tenaga muda, kesihatan yang bagus dan anda sentiasa dalam kesihatan yang baik. Pada ketika itu saya mulai berfikir langkah yang penting untuk menuju masa hadapan saya. Akhirnya saya memikirkan ilmu itu dapat membentuk kerjaya kita, masa depan kita. Jadi saya mulai sambung belajar
dengan mengambil kajian rancangan sijil seni kreatif ataupun seni kreatif pada tahun 1994 untuk memasuki ijazah sarjana muda. Saya perlu ada STPM dan saya mengambil ijazah sarjana seni muda dalam bidang acting, directing di Universiti Sains Malaysia. Selepas tamat, saya dilamar oleh Majlis Perbandaran Seberang Perai sebagai koreografer 2007. Jadi sangat istimewa kerana saya dilamar, ya, bukan saya yang memohon. Tetapi alhamdulillah kerana rezeki menyebelahi saya, ya. Dalam tempoh itu saya memohon memasuki sebagai penjawat awam di Kementerian Kebudayaan dan Kesenian pada ketika itu, dan akhirnya saya diterima dan ditempatkan di Istana Budaya dalam bahagian pemasaran. Pada ketika itu saya tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran, tetapi oleh kerana kesanggupan kita, minat kita terhadap kerjaya yang kita diberi, maka saya cuba yang terbaik untuk bekerja di bahagian pemasaran. Dan akhirnya saya ditukas ke bahagian produksi, dan adalah benda yang sangat menarik untuk saya dan memang dalam bidang yang saya inginkan. Dan akhirnya saya ditukar lagi ke JKKN. Ya, saya ingat pada ketika itu 18 Ogos 2015 hingga 20 Mei 2018, dan akhirnya saya ditukarkan ke Sarawak sebagai timbalan pengarah JKKN Sarawak 2018, 20 Mei 2018. Dan kemudian saya sambung study pada ketika di Istana Budaya, dan saya buat master dalam IMC, Integrated Marketing Communication. Dan saya masih tidak berpuas hati kerana bagi saya selagi ada daya, saya akan terus belajar. Pada 6 Januari 2020, saya mendapat berita yang sangat menggembirakan sebab saya telah mendapat kenaikan pangkat P48. Alhamdulillah, kerana hasil yang saya dapat itu telah memberi sumber inspirasi untuk semua. Buat masa sekarang, saya terus membuat pengajian filosofi saya, PhD di USM. Walaupun pengajian saya ini sangat melalui jalan yang sangat berliku kerana banyak halangan-halangan, tetapi saya tidak akan berhenti di sini saja. InsyaAllah satu hari saya akan memiliki PhD. Doakan kejayaan saya, semoga saya berjaya. Saya tidak berniat untuk riak, tetapi saya harap ia sebagai motivasi ataupun membakar semangat untuk anda kepada penggiat-penggiat seni di luar sana dan sesiapa saja yang mendengar syarahan budaya saya pada kali ini. Pesanan saya, jikanya elok, ambillah. Jikanya tidak elok, tinggallah. Pepatah Melayu juga ada mengatakan, jika tidak pecahkan ruyung, manakah kita dapat sagunya? Bermaksud, sesuatu cita-cita atau matlamat itu, jika kita tidak capai tanpa usaha, kita tidak akan dapat. Akhir kata, terimalah serangkap pantun dari saya. Kalau mencari buah asam, biar lebih, jangan kurang. Kuatkan semangat dan azam. InsyaAllah, kejayaan dengan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.